Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua family mengaji Tantan. Baik, ahlan wa sahlan semua. Waalaikumsalam Kak Rohaya. Waalaikumsalam Kak Rozia. Waalaikumsalam Kak Maryam. Waalaikumsalam Kak Nuresha. Waalaikumsalam buat semua yang memberi salam. Baik, apa khabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa ceria bersama di sisi keluarga, insya-Allah. Baik, sambil-sambil tu boleh kita pakat-pakat share sambil kita dengar, sambil kita tunggu rakan-rakan yang lain. Kita boleh pakat-pakat share dekat grup Facebook dan juga grup WhatsApp yang ada, supaya kita dapat ajak lebih ramai lagi orang mendengar perkongsian Seluk Hadis pada petang ni. Ahlan wa sahlan buat yang baru masuk. Kak Rozia, khabar baik alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Norayani. Boleh saya tahu suara dan gambar saya jelas ataupun tidak? Boleh komen di ruangan komen di bawah. Waalaikumsalam Kak Zumali. Baik, sambil-sambil kita tunggu yang lain, sekarang ada 92 orang. Kita pakat-pakat share dekat grup-grup. Kita ajak kawan-kawan kita, kita ajak ahli keluarga kita supaya dia mendapat ilmu pengetahuan yang baru pada petang ini. Sekejap je sambil kita tunggu waktu asar. Waalaikumsalam Kak Haliza. Terima kasih buat yang dah share. Waalaikumsalam Kak Mazia. Waalaikumsalam Kak Hasmi. Jelas alhamdulillah. Waalaikumsalam buat yang memberi salam. Baik, sambil-sambil tu kita boleh pakat-pakat share. Sekiranya semua sudah bersedia, suara saya jelas, gambar saya jelas, kita boleh mulakan perkongsian hadis pada petang ini, insya-Allah. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Seluk Hadis petang ini. Jelas. Baik. Dah share Kak Haliza, terima kasih buat yang dah share. Okey, jelas alhamdulillah. Baik, jadi saya akan mulakan Seluk Hadis petang ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Suara tak jelas. Sekarang suara dan gambar saya jelas. Jelas alhamdulillah. Baik, teruskan. Okey, baik, jadi kita akan mulakan Seluk Hadis pada petang ini. Sebelum itu saya minta izin ya untuk terbalikkan kamera. Baik, sambil-sambil tu sebelum kita mula perkongsian hadis pada petang ini, kita boleh sama-sama share. Sambil-sambil kita tunggu waktu solat asar, kita boleh dengar sekejap Seluk Hadis pada petang ini, insya-Allah. Baik. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi hadis daripada bahagian 3. Iaitu di bawah tajuk hadis 18, di bawah tajuk berkelakuan baik terhadap kawan. Baik. Okey, baik. Baik, jelas alhamdulillah. Jika jelas, saya akan mulakan pada hari ini di bawah tajuk berkelakuan baik terhadap kawan. Baik, saya akan bacakan hadis pada hari ini. Saya zoom sikit. An Abdillah ibni
an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi, rawahu Tirmizi. Baik, hadis ini di bawah tajuk berkelakuan baik terhadap kawan. Baik, saya akan bacakan erti daripada hadis sebentar tadi, iaitu artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat itu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Riwayat Tirmizi. Baik, seperti yang kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan di atas muka bumi ini, saya pasti kita semua mempunyai seorang sahabat. Tak kisah seorang ataupun dua orang, tapi semua orang pasti mempunyai sahabat. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan sahabat? Sahabat merupakan rakan ataupun kawan kita yang sentiasa bersama dengan kita apabila kita berada dalam keadaan susah. Sebagai contohnya, kita mungkin ramai kawan, kita ada ramai kawan, tapi apa yang membezakan kawan dengan sahabat? Okey, baik. Jadi, kawan ni mungkin ada waktu kita senang. Bila kita senang, memang ramai kawan yang ada dengan kita. Tapi cuba kita tengok waktu kita ditimpa kesusahan ataupun kita berada dalam kesusahan, kita ada masalah, kita tengok siapa yang ada, kawan yang kita dan ramai-ramai tu siapa yang ada dengan kita waktu kita susah. Jadi itulah sahabat kita, sebab dia ada waktu kita senang dan juga dia ada waktu kita susah untuk bantu kita. Jadi baik, contohnya sekiranya kita ditimpa kesusahan, saya bagi contoh yang mudah lah. Sekiranya contoh kita pergi jalan-jalan, lepas tu tayar kita pancit. Jadi contohnya kita telefon kawan kita. Contoh kalau sahabat ni, mesti dia ada usaha untuk tolong kita. Sama ada dia datang ke, ataupun dia telefonkan orang ke. Maksudnya dia ada usaha untuk bantu kita. Tapi kalau kawan-kawan ni, dia akan beri alasan. Macam tu contoh yang mudah lah. Saya bagi banyak lagi yang lain kan. Baik, juga sahabat yang baik ni, contohnya kita tengok dia mampu menyimpan rahsia kita dan juga dia menjaga keaiban kita. Tapi kalau kita tengok seorang tu dia jatuhkan maruah kita, dia menipu ataupun dia ambil kesempatan ke atas diri kita, ataupun dia buka aib kita, dia tahu rahsia kita, dia ceritakan kepada orang lain, itu bukanlah sahabat yang baik. Baik, seterusnya, ahlan wa sahlan buat yang baru masuk. Waalaikumsalam Kak Hayati, waalaikumsalam Kak Asyatun. Sambil-sambil tu kita boleh pakat-pakat share untuk dekat grup. Semoga kita share, perbuatan kita share menjadi asbab kebaikan untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, saya bacakan keterangan. Manusia ialah makhluk Allah yang suka hidup bersama dengan orang lain. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisaya nafsu. Artinya, orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Jadi, manusia ialah makhluk yang suka hidup, bermasyarakat atau bergaul sesama mereka. Baik semua. Seperti yang kita tahu, fitrah manusia ni memang fitrah manusia ni kita nak ada kawan, perlukan seseorang, perlukan peneman untuk berkongsi kegembiraan dan juga ada waktu kesedihan. Betul tak? Sebab kadang-kadang ada sesetengah orang, ada sesetengah kita daripada kita, bila kita tak ada kawan ataupun kita tak ada peneman, kita akan rasa sunyi ataupun keseorangan. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita boleh hidup tak ada kawan, tak ada sahabat, tapi sebenarnya kita memerlukan seorang. Bila kita berkawan ni, kita tak perlu ramai pun. Sebab bila kita berkawan, sahabat ni sendiri, dia adalah bukan kuantiti tapi kualiti. Jadi yang penting, sahabat ni perlu ada waktu kita senang dan susah. Waalaikumsalam Kak Hajijah.
Ahlan wa sahlan yang baru masuk. Baik, seterusnya saya sambung. Di samping itu, Islam menyuruh kita supaya sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan Islam mengajarkan supaya setiap individu berusaha menjadi sahabat yang terbaik daripada kalangan sahabat-sahabat mereka, supaya ia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu galakan yang sangat tinggi nilainya, supaya insan ini sentiasa berbuat baik kepada orang lain, dan merupakan satu dorongan untuk melakukan demikian kerana mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana apa-apa kepentingan peribadi yang bersifat keduniaan. Baik, sebagai contoh di atas Islam yang dibacakan, Islam menyuruh kita supaya sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Jadi banyak sekiranya kita mempunyai rakan ataupun kawan, kita boleh banyak benda baik yang kita boleh lakukan terhadap kawan kita. Apa contoh dia? Ada banyak, tapi saya beri contoh sikit. Contohnya yang senang kita bagi, kita bantu dia bila dia dalam susah, ataupun kalau sekiranya rakan kita dalam memerlukan wang, kalau kita tak mampu nak memberikan bantuan, tapi kita boleh beri dia dorongan ataupun sokongan, ataupun apabila kita bercakap dengan sopan antara rakan-rakan kita juga dikira perbuatan yang baik. Okey, baik. Ataupun sekarang musim PKP, kita tak boleh jumpa kawan-kawan kita ataupun sahabat kita. Kita kan ada banyak kemudahan, ada Facebook, ada WhatsApp, jadi kita boleh gunakan kemudahan yang ada untuk bertanya khabar. Waalaikumsalam Kak Hamidah. Waalaikumsalam Kak Latifah. Ahlan wa sahlan yang baru masuk. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah berkelakuan baik terhadap kawan. Baik, berdasarkan hadis tersebut, marilah kita sebagai yang mempunyai kawan, kita perlulah menjadi rakan yang baik, ataupun sekiranya kita nak berkawan, kita mencari kawan yang baik. Sebab apa? Seorang kawan yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Dan kawan, sekiranya kita berkawan dengan seorang yang kurang baik ataupun kita jahat, ia akan membawa kepada kemudaratan. Jadi kita perlulah pandai memilih, dan kita juga perlu menjadi rakan yang baik, insya-Allah. Baik, sekejap saja perkongsian hadis pada petang ini. Kita dapat sedikit ilmu yang baru. Alhamdulillah. Tahniah dan terbaik buat semua yang bersama-sama dalam slot hadis pada petang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat semua. Baik, sebelum saya akhiri slot hadis pada petang ini, sukacita saya nak ingatkan buat semua yang belum mendaftar untuk kelas untuk bulan Ramadan, pengambilan bulan Ramadan, boleh join. Ada Family Mengaji Tenten ada sediakan kelas asas, ada kelas tajwid, ada kelas hafazan. Buat siapa yang belum join, boleh tekan link dekat bawah yang saya ada pin ni. Boleh tekan link untuk berhubung ataupun nak tanya apa-apa soalan untuk sertai kelas. Untuk sesiapa yang dekat dengan Center Sungai Besi atau Taman Medan, boleh sertai kelas bersemuka ataupun kelas online juga boleh. Kalau sesiapa nak kelas personal, one to one dengan ustaz juga boleh. Baik, seterusnya saya nak beritahu, saya nak sempena bulan Ramadan pada hari esok, 1 Ramadan, kita ada Family Mengaji Tenten ada slot baru. Apa itu slot baru tu? Saya tunjukkan gambar. Okey, saya tunjukkan gambar. Kita ada program slot Tadarus Ramadan. Tadarus Ramadan pada pukul 8.30 pagi di sini, 11.30 pagi dan juga 2.30 petang. 3 kali. Jadi setiap kali slot ni kita akan sama-sama membacakan 5 muka surat, insya-Allah. Baik. Dan sebelum itu, sebelum saya akhiri juga, saya ingin mengingatkan, kami juga ada menyediakan telekong. Sekiranya ada yang nak renew telekong,
sempena boleh buat pergi sembahyang tarawih ataupun bawa sembahyang tarawih bersama keluarga. Ni kita ada sediakan telekong. Yang pertama, untuk siapa-siapa yang nak dapatkan, boleh tekan link di bawah, telekong Al-Ajmal. Boleh tekan link tersebut. Yang pertama, kita ada telekong Hana. Cantik kan, warna putih. Telekong Hana ni RM60 sahaja, tak termasuk postage. Tapi telekong Hana juga ada banyak color. Tapi saya tak ada gambarnya. Tapi contohnya kita ada warna biru, ada warna hijau, ada warna plum, ada macam-macam warna. Jadi boleh tekan link di bawah untuk buat tempahan ataupun untuk apa-apa pertanyaan. Seterusnya, untuk yang nak beli untuk anak kecil ataupun untuk cucu juga boleh. Kita ada sedondon ibu dan anak. Kita ada warna putih, kita ada warna pink, kita juga ada warna grey. Okey, jadi harganya satu set adalah RM200, tidak termasuk postage. Kalau nak beli asing ibu sahaja ataupun anak sahaja juga boleh. Jadi apa-apa boleh tekan link di bawah. Baik, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya ingin memohon maaf atas segala kekurangan kerana yang lemah itu datang dari diri saya dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa buat semua. Semoga Ramadan kita kali ini akan lebih baik, bertambah baik daripada Ramadan yang sebelum ini, insya-Allah. Terima kasih buat semua dan semoga berjumpa lagi, dan jangan lupa solat maksurat pada petang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.